Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkirah ringkas kita pada kali ini berkaitan dengan kesan wudu. Yes, kesan wudu. Ada tak di sini yang tahu tentang kesan wudu? Apa kesan wudu? Kalau kita wuduk sebelum tidur, ada ustaz kata nanti malaikat duduk dalam selimut. Masya Allah, duduk dalam selimut. Malaikat akan duduk masuk dalam selimut kita. Wah, tidur dengan kita lah tu. Apa hadis tu? Tu kena cek hadis tu. Anda pun tak pernah mendengar hadis ni. Masuk dalam selimut. Malaikat masuk dalam selimut. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum kita tidur kita ada wuduk kan? Iya, salah satunya adab tidur ambil wudu. Memang disebutkan dalam hadis. Tapi kalau yang terus masuk dalam selimut ni, macam ana tak pernah dengar, tak jumpa lagi. Coba Ustaz tengok nanti. Kod-kod ada lah. Tapi sepertinya ni wallahu ta'ala. Tengok nanti. Itu mungkinlah kena tengok, kena cek tu. Kena cek betul-betul. Jangan kita terus ambil wudu yang kononnya supaya malaikat ni ikut ataupun ada dalam selimut kita. Kesan wudu ni hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Ini berkaitan dengan orang yang menyempurnakan wudu. Basuh muka dengan sempurna. Bahkan dilebihkan. Basuh sebahagian kepala ni dia dibasuh dengan sempurna. Bukan hanya dia ambil wuduk macam ni, dia basuhkan bahagian depan ni. Okeylah, kalau tak ada masalah kita ikutkan Imam Syafi'i lah. Bahagian depan tak ada masalah. Macam ni. Kalau kita jumpai masyarakat Nusantara ni yang ikut pandangan sebahagian mutaakhir Imam Syafi'i ni, dia hanya mengusap rambut di bahagian dahi. Padahal yang sunnah ialah mengusap semua rambut. Dari belakang sehingga depan macam ni. Ataupun dari belakang ke depan. Kalau rambut dia rapi, sudah disikat dan sudah dibagi minyak, dia ambil wuduk, tiba-tiba dia macam rasa sayang kan, nak usap rambut, nak basuh rambut tu macam sayang. Tak apa, ambil air sedikit je, lepas tu dia perlahan macam ni ataupun macam ni, supaya rambutnya tetap rapi, tetap cantik. Tak ada masalah. Ini pun termasuk bagian daripada menyempurnakan itu. Jadi kesan wudu ni maksudnya dia akan mendapatkan fadilat ni apabila berwudu dengan sempurna. Jadi apa maksud dalam hadis ini? Bahwasanya sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar-sinar. Ghurran ni maksudnya bersinar, putih, bercahaya. Muhajjalina ni dia adalah putih. Jadi perkataan ghurran muhajjal ini dua makna ni sama, putih juga. Ghurran putih bersinar, muhajjalin putih bersinar. Ini maksudnya fadilat ni dia memang ada. Jadi seseorang nanti umat Nabi Muhammad SAW di waktu ataupun di hari kiamat datang dalam keadaan bersinar. Kenapa dia bersinar? Min asaril wudu'i, kerana daripada kesan wudu. Kesan wudu ni maksudnya kita ambil wudu tu, ambil air sembahyang tu dengan cara-cara yang sempurna. Baca basmalah, kemudian kita cuci tangan kita, kemudian kita tamadmat, berkumur-kumur dengan istinsyak sekali, berkumur-kumur dengan istinsyak. Lepas tu kita mengusap, membasuh muka, wajah, kemudian rambut, dilebihkan semua bahagian tangan ni dia disempurnakan. Dibuat macam ni. Bukan hanya dia dituangkan air di atasnya, tapi dia at-takhallul. At-takhallul ni apa bahasa Melayu dia gosok-gosok banyak, menyelet-nyelet sehingga siku. Bukan hanya siku, tapi dia dilebihkan. Lebihkan. Ni melebihkan ni dia termasuk sempurna, menyempurnakan wudu, dilebihkan. Begitu pula dengan buku lali. Di bawah ni, di atas buku lali sampai betis. Itu cara wudu yang paling sempurna. Kata baginda Nabi, umatku nanti datang di yaumil qiyamah dalam keadaan wajah dia bercahaya, putih, bersinar.
Putih bersinar tu karena dia bekas berwuduk dengan sempurna ketika dia ingin melakukan solat fardu, ingin beribadah. Makanya kalau boleh, meskipun kita tidak ingin melakukan solat fardu, meskipun kita tak nak baca Quran, kalau boleh selepas mandi terus ambil wuduk. Sentiasa berwuduk dalam keadaan tidak terputus wuduk. Hanya bagus, sangat bagus. Ini ada fadilah tersendiri. Jadi selepas mandi terus ambil wuduk supaya berbiasa, supaya terbiasa. Kita akan dapatkan pahala sebab kita bersuci kan, tahar, menyucikan kita daripada hadas kecil. Ini akan mendapatkan pahala juga. Jadi biasakanlah. Siapa yang tak biasa, mulai dari sekarang berlatih selepas mandi itu ambil wuduk, sentiasa ke wuduk. Yang paling afdal lagi lepas wuduk tu solat sunnah. Solat sunnah. Kenapa suara selipar Bilal, suara selipar ke suara kaki? Suara terompah Bilal kan didengar oleh baginda Nabi SAW di dalam syurga. Apa sebab dia? Ya, solat 2 rakaat. Dia wuduk, selepas wuduk dia solat 2 rakaat. Boleh ditiru tu. Siapa yang nak masuk syurga boleh ditiru tu. Wuduk dan solat 2 rakaat. Lepas tu kata baginda Nabi, "Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al." Sesiapa yang berupaya untuk melebihkan basuhan wuduknya, maka lakukanlah. Kita basuh tangan dari tangan sampai siku je, sampai sini. Yang kata baginda, siapa yang nak lebihkan, sempurnakan basuhan dia sampai lengan. Tapi jangan sampai ketiak. Nanti kononnya nak sempurnakan wuduk, basah semua nanti. Ataupun dia basuh kaki, dia sampai basuh paha. Nak sempurnakan wuduk konon, bukannya tu dia masuk. Cukup di atasnya aja. Di atasnya maksudnya. Sampai betis. Apalagi dia kalau sampai menyelam di dalam sungai. Begitu saya terus menyelam wuduk, nak sempurnakan wuduk. Boleh, tak ada masalah. Ya, boleh. Lepas tu ada sungai, di atas bukit tu dia terus terjun dari atas. Dan saya berwuduk terus dia lompat ke bawah. Ya, niat. Boleh, tak ada masalah. Cuma tu tak afdal. Tak afdal. Wuduk yang diajarkan ada baginda Nabi yang pertama basuh tangan dulu, sunnah. Kalau dia tiba-tiba terus melompat ke dalam sungai, ataupun ke dalam telaga, kan? Dalam telaga, dalam sungai, kononnya dia nak sempurnakan wuduk, dia akan ketinggalan sunnah-sunnah yang lain. Tak basuh tangan dulu, tak baca ni dulu kan. Itu pun wuduk-wuduk yang apa kalau kita sebut? Tak ikut aturan. Memang kalau kita baca fikih Syafi'i tak ada masalah, boleh je. Tapi kalau kita nak ikutkan baginda Nabi, kena baca basmalah, basuh tangan kan. Lepas tu baca doa. Ini semua terus lompat ke dalam sungai dengan baju sekali. Ustaz, basuh muka boleh tangan kanan saja? 2. Kena 2? Ya. Tak boleh. Yang afdal 2. Tak boleh satu macam. Boleh, tak ada masalah. Asal. Tapi yang 2 yang afdal 2 sebab dia lebih merata. Lebih menyempurnakan. Macam tak ada air, satu bisa pegang. Oh ya, okey, yang tu lain. Keadaannya lain. Kalau yang satu pakai pegang air, yang satu untuk basuh tangan, itu bagus. Boleh. Memang kena macam tu. Kalau tak buat macam tu, siapa yang nanti yang ni? Takkan dia nak panggil jin untuk bantu kita. Tak. Nah, semoga kita termasuk dalam hadis ni nanti ya. Semoga kita nanti di yaumil qiyamah kita berjalan, kita dikumpulkan dalam keadaan wajah kita, tubuh kita bersinar-sinar nanti. Nah, Kalau kita ambil wuduk sekali-sekali, adakah dikira sempurna? sekali-kali maksudnya? Tidak buat 3 kali. Tidak. Iya. Sekali. Sebab ada yang buat sekali, ada yang buat 2 kali. Maksudnya basuhan maksudnya. Iya. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kalau tak silap ada yang 2 kali. 1 dan 2 kali. Yang sunnah. Dua-dua sunnah. Boleh dilebihkan tapi itu adalah perbuatan israf. Israf tu maksudnya berlebih-lebihan. Dalam hal ibadat kita tak boleh berlebih-lebihan. Ambil yang sudah apa, yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Nah, Yang kata macam tidur dengan malaikat kan. Oh hadis dia. Sahih Ibnu Hibban. Okey kejap saya bacakan. Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun Oh ya, ni memang ada hadis ni.
Tapi fi syi'arihi ni kalau tak silap dia rambut bukan dalam selimut ya. Fi syi'arihi. Sekejap ya. Fi syi'arihi. Okey, nah memang betul ada kalau yang ni memang ada. Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastaqid illa qala al-malak Allahumma fir li 'abdi fulan fa innahu bata tahiran. Hadis hasan sahih. Nah, hadis hasan sahih berkaitan dengan. So ada dalam semua Ustaz. Tapi bukan dalam, tak pasti syiar tu apa maksud dia fi syiarihi ni. Kalau tak silap okey tak apa, anda jelaskan minggu depan ya. Sebab masa kita dah habis insya-Allah taala. Terima kasih semua, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.